Lewat petang semalam kita dikejutkan dengan berlakunya tanah mendap di kawasan Equine Park, iaitu di kawasan sekitar Bandar Putra Permai di Seri Kembangan, sekitar 100 meter ke 150 meter. Videonya viral di seluruh negara di sosial media. Kereta-kereta yang diparkir di kawasan hampir dengan kawasan tanah mendap tersebut rosak ataupun termasuk jatuh di kawasan yang terlibat, yang dikatakan ada 5 kenderaan yang terlibat. Dan hari ini pihak berkuasa tempatan iaitu MPSJ sudah menggerakkan operasi membetulkan kawasan tanah mendap ini dengan mengukuhkan terlebih dahulu, kerana dilaporkan oleh pihak berkuasa masih ada pergerakan tanah di kawasan tersebut. Dan premis yang melakukan aktiviti perniagaan iaitu sekitar 17 premis dan juga peniaga diminta mengosongkan premis perniagaan mereka dalam waktu-waktu yang tertentu yang belum ditentukan sampai bila, untuk memastikan keselamatan mereka terjamin. Jadi itu yang terkini dan juga dilaporkan oleh Esrawani sejak petang semalam hinggalah pada hari ini. Jadi kita nak melihat adakah insiden tanah mendap di Equine Park ini suatu perkara yang baru, ataupun ia sudah menjadi satu fenomena, kerana pada akhir tahun lalu dan awal 2022 ini kita sudah pun dengar dari laporan NADMA dan juga Jabatan Geosains, begitu banyak kawasan-kawasan sudah pun berlaku tanah runtuh, terutamanya pada musim monsun sekarang dan juga hujung tahun lalu. Begitu juga gelongsor tanah dan juga tanah mendap akibat daripada foundation ataupun kedudukan tanah yang tidak kukuh. Jadi bagaimana kita membaca faktor-faktornya, dan adakah kita boleh menjangkakan daripada tanda-tanda awal jika berlaku tanah mendap, dan kita boleh melakukan langkah-langkah keselamatan, dan adakah negara kita lebih rentan akan berhadapan lebih banyak tanah runtuh, gelongsor tanah dan juga tanah mendap di kawasan negara kita, kerana banyaknya intensiti hujan yang turun ketika musim monsun ataupun monsun barat daya. Begitu juga ketika perkara-perkara berlakunya perancangan tanah ataupun aktiviti guna tanah yang semakin aktif di kawasan-kawasan yang sebelum ini mungkin tidak pernah berlaku runtuhan tanah, mendapat tanah dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut secara lebih analisis sainsnya, saya bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Ramli Nazir, Fellow Kehormat Pusat Geotropik Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Encik Najib Nazri. Prof, mungkin sebagai analisa awal daripada kejadian di sekitar Equine Park semalam, iaitu lewat petang semalam, yang mungkin boleh Prof berikan sedikit pencerahan. Baik Encik Nazri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, saya mendapat berita ni sebenarnya daripada social media. Jadi kalau kita tengok betapa kuasanya social media ni boleh memberi perkabaran dalam jangka masa yang singkat. Dan kebetulan pula berlaku di kawasan di mana ada anak saya tinggal di situ. Jadi dia memberitahu saya tentang perkabaran ni. Jadi perkabaran ni lebih pada melalui social media, sebab saya tinggal di Johor Bahru dan jadi agak tak ada masa untuk ke sana buat masa ni. So kalau saya lihat daripada segi apa yang berlaku sekarang ialah pertama adalah kita ni berada di kawasan zon tropika. Zon tropika ni setahu kita adalah merupakan kawasan yang mempunyai kadar hujan yang tinggi, kemudian keadaan tanah yang agak lemah, dan ini adalah merupakan, kalau kita katakan, satu sebagai museum disasters. Jadi banyak berlaku seperti kegagalan tanah, cerun, enapan dan sebagainya, banyak berlaku di kawasan-kawasan tropika. Okay. Jadi berkaitan dengan apa yang berlaku di Taman Equine semalam, so kalau kita lihat daripada segi berlakunya kegagalan ataupun bencana, ini adalah lebih merupakan bencana dalam geologi, geoteknik, apa yang kita panggil sebagai geotechnical disasters. So apa yang kita lihat di situ adalah di mana berlaku kegagalan
tanah sebenarnya kalau kita ikutkan, kalau dilihat daripada apa yang berlaku di situ, ialah berlakunya kegagalan struktur yang terdapat di situ, iaitu tembok penahan yang mana menyebabkan berlakunya pergerakan struktur tersebut dan seterusnya menyebabkan berlakunya pergerakan tanah dan ini menyebabkan keseluruhan sistem di situ gagal. Jadi kita boleh lihat ada beberapa kenderaan yang terjatuh di dalam monsoon drain tu. Kemudian kita lihat sebelum tu berlaku rekahan dan seterusnya, rekahan tersebut merebak dan menyebabkan berlakunya kegagalan secara keseluruhan sistem tu. Jadi benda ni perlu kita lihat lebih lanjut kenapa berlakunya kegagalan ni, dan kalau kita lihat sebelum ni di kawasan yang sama juga di bahagian atas tu ada juga berlaku kegagalan. Jadi ini dah memberi kita satu petanda yang mana kegagalan ni mungkin akan berterusan berlaku tapi kita tak tahu dekat mana dia akan berlaku di kawasan yang samalah. Gitulah Cik Nazri. Prof, dari reaksi penduduk tempatan yang ditemubual oleh rakan-rakan wartawan Esrawah ni, mereka bercakap dengan wartawan Esrawah ni bahawa ini bukan merupakan kejadian pertama. Kejadian pertama sudah pun berlaku pada 2017 yang lalu dan tidak banyak tindakan yang diambil oleh pihak berkenaan ataupun pihak berkuasa. Apa maksud yang boleh kita baca? Maksudnya penduduk tempatan sudah pun mengalami kejadian pertama pada 2017. Kejadian ketika itu tidak terlalu besar tetapi sudah pun ada tanda-tanda amaran dan juga pernah berlaku. Jadi apakah maksudnya? Sama ada dari sudut kegagalan dari aspek pemantauan, kegagalan untuk mendapatkan ataupun memberikan amaran awal kepada penduduk setempat dan kegagalan dari aspek penyelenggaraan kerana kawasan tersebut pernah berlaku. Jadi bagaimana kita membaca tindakan yang sepatutnya yang wajar diambil jika pernah berlaku sebelum ini tetapi tidak ada langkah susulan? Pandangan Prof. Pada pandangan saya lah, kita tak belajar dari apa yang telah berlaku. Jadi baik biasanya kalau kita tengok daripada segi kegagalan ni, kita belajar daripada apa yang berlaku untuk memperbaiki pada masa hadapan. So kalau sekiranya kawasan ni telah mempunyai potensi untuk berlaku gagal sebelumnya, jadi tak besar kemungkinan benda ni akan berlaku lagi sekiranya tindakan yang lebih drastik tak diambil. So jadi kalau sekiranya pada 2017 telah berlaku kegagalan, jadi di situ sepatutnya kita dah tahu apa punca berlakunya gagal. Gagal sama ada di segi beban yang berlebihan ataupun dari segi reka bentuk, kegagalan reka bentuk dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh pelajari supaya apabila kerja-kerja pembaikan ataupun kerja-kerja yang akan dilaksanakan pada kemudian hari, benda ni sepatutnya lebih baik berasaskan daripada kegagalan yang kita telah belajar tu. Jadi saya tengok something yang orang kata we never learn. Kita tak pernah belajar daripada apa yang kegagalan dan kita meneruskan perkara yang sama setiap kali kita membina ataupun kita merancang untuk melaksanakan sesuatu kerja. Untuk menjamin keselamatan penduduk setempat, apa langkah yang wajar dilakukan oleh pihak berkenaan untuk memastikan kejadian yang sama ataupun kejadian yang lebih buruk berlaku pada masa akan datang? So kalau kita lihat daripada segi apa yang berlaku sekarang, langkah-langkah yang perlu diambil. Yang pertama sekali, kita perlu memahami kenapa berlaku kegagalan tu, apa kesilapan dekat kegagalan tu. Sebab kalau kita tengok daripada segi kita melaksanakan siasatan terhadap kegagalan ni, yang pertamanya kita akan tengok dari segi reka bentuk, yang kedua daripada segi pembinaan dan yang ketiga daripada segi penyelenggaraan. Jadi ini tiga aspek penting yang perlu tengok. So jadi daripada situ kalau kita lihat apa punca kegagalan yang berlaku yang di Equine Park ni. So daripada situ kita boleh pastikan okey ini punca kegagalan yang berlaku dan ini kita mesti atasi masalah ni setiap kali kita melaksanakan kerja-kerja pembinaan ataupun kerja-kerja pembaikan. So kalau kita buat kerja-kerja pembaikan tanpa memahami apa punca kegagalan, so kemungkinan besar akan berlaku semula.
Jadi ini kita tak boleh nak menjamin sama ada benda ni akan diperbaiki dengan lebih baik lagi ataupun benda ni akan menjadi lebih teruk. Itu yang kita pasti. So, kebanyakan saya tengok kerja-kerja yang dilaksanakan, bila berlaku kegagalan, kita lihat tiada penyiasatan ataupun aspek yang boleh menentukan apa yang menyebabkan berlaku kegagalan. So, daripada situ kita boleh atasi masalah tu pada masa kerja-kerja pembaikan dilaksanakan. So, kita cuma lebih pada touch up pada kawasan permukaan ataupun kawasan kegagalan tu supaya dia menjadi bentuk asal semula. Tapi at the same time, kita tak nampak apa kesan ataupun apa punca yang menyebabkan berlaku kegagalan. So, daripada situ yang kita banyak kelemahan yang kita situ sebab kita tak mempelajari apa yang menyebabkan berlaku kegagalan. Sebab kalau kita lihat kegagalan yang berlaku dalam terutama dalam geoteknik, dalam kegagalan tanah ni, sebenarnya kegagalan tu adalah sebagai satu asas untuk kita mempelajari supaya kegagalan yang sama tak akan berlaku pada masa hadapan. So kalau kita tengok kegagalan yang ada sekarang, kegagalan tanah seperti cerun ataupun tembok penahan, jadi kegagalan ni sentiasa berulang. Kalau tak di kawasan yang sama, di kawasan yang lain. So kita kena tengok apa kesilapan kita sebenarnya. Kita tak boleh nak menuding jari ataupun mengatakan ini salah orang ni, ini salah orang sini kan. Tapi kita tak boleh. So sebagai ahli profesional, kita kena siasat dan kita pastikan bahawa kita tahu punca kegagalan tu dan akhirnya kita boleh dapat satu solusi yang menyeluruh. Yang mana boleh menyelesaikan masalah tu seterusnya pada masa akan datang. Prof, dari visual yang dikongsikan dan juga laporan media kita lihat agak menggerunkan dengan saiz tanah yang panjang 150 meter, kawasan yang begitu hampir dengan premis perniagaan, laluan untuk pengguna kenderaan dan juga letak kereta ataupun parkir, dan kawasan ini sudah ada struktur penahan iaitu konkrit yang sudah pun gagal dan menyebabkan struktur tanah runtuh. Dan kita tahu ia begitu hampir dengan saliran utama iaitu yang mempunyai saliran air yang kuat, dan dari laporan terkini mengatakan bahawa masih ada pergerakan tanah. Jadi apa maksud dan dari aspek geoteknik ataupun geosains yang wajar dilakukan untuk menjadikan kawasan tersebut kukuh semula dan selamat untuk dilakukan aktiviti di kawasan sekitar dan juga kawasan-kawasan yang mungkin ada potensi berlakunya mendapan tanah pada masa akan datang? Seperti yang saya kata tadi, pertama adalah penyiasatan perlu dilakukan. Kenapa berlakunya gagal? Sebab tak ada sebab berlakunya gagal tanpa sebab. Mesti ada sebab dia. Sama ada sebab dari segi reka bentuk ataupun daripada segi pembinaan ataupun dari segi penyelenggaraan. So setiap pembinaan ni harus ada penyelenggaraan di kemudian hari. So kita tak biarkan dia gitu. So kita perlu menyelenggara supaya dia akan memberi performance yang baik untuk setiap pembinaan. So kalau kita lihat di situ, mesti ada tanda-tanda berlakunya rekahan ataupun pergerakan yang akan menyebabkan berlakunya pergerakan yang lebih besar. Jadi ini selalunya diabaikan. Mungkin orang-orang di sekitar situ yang nampak rekahan, mungkin dia pergi buat aduan, tapi mungkin daripada segi perasaan untuk memperbaiki itu tak ada. Jadi kita lebih kata tak apalah, biar sajalah. So lama kelamaan bila runtuh baru kita nak ambil tindakan. So that's too late. Itu dah terlampau, dah lambat. So sepatutnya bila berlaku rekahan yang berlaku kat situ, tindakan dah diambil. Sebab kalau kita lihat daripada segi tembok penahan, dia menahan beban pada bahagian belakang tembok itu. Dan kalau kita lihat ada aliran air dalam tanah. Dan aliran air dalam tanah ni akan dihalang oleh tembok. Jadi untuk mengelakkan halangan tu, kebiasaannya tembok-tembok ni akan dibina apa kita panggil sebagai lubang air dia, ataupun weep hole, pada jarak-jarak yang tertentulah berdasarkan daripada reka bentuk.
Jadi bila sekiranya tiada penyelenggaraan, lama kelamaan lubang air ni dia akan tersumbat. Dia akan tersumbat. Ini menyebabkan aliran air tak dapat melepasi pada kawasan tembok ni. Dan ini menyebabkan tekanan pada belakang tembok ni menjadi lebih tinggi dan akhirnya struktur tersebut tak dapat menahan lagi. Dia tak dapat menahan, jadi dia akan give way, dia akan patah. Dia akan patah. Itu yang menyebabkan berlakunya apabila tembok tersebut telah patah dan tanah tersebut tak ada tahanan lagi, jadi dia akan bergerak sekali. So itu yang saya nampak daripada apa yang video yang dihantar dalam social media. So kalau kita lihat tembok di bahagian belakang tu, itu yang jalan dulu, yang runtuh dulu. Jadi ini diikuti oleh tanah. Dan keadaan yang saya tengok dekat situ adalah lepas hujan. Jadi di situ berlaku banyak disebabkan oleh rekahan tu. Jadi aliran air akan masuk ke dalam rekahan dan menolak tembok penahan tersebut. Itu yang menyebabkan berlakunya kegagalan. So itu yang saya lihat daripada social media, daripada segi apa yang saya boleh tafsirkan apa yang berlaku yang menyebabkan melakukan kegagalan tersebut. Kita masih segar mengimbau kejadian banjir besar pada akhir 2021 yang lalu dan juga ketika monsun yang agak hebat ataupun kesan bencana yang agak hebat berlaku pada negara. Ia bukan hanya menyebabkan banjir besar dan juga berlakunya runtuhan tanah di beberapa kawasan, tetapi dari angka yang dikongsikan oleh Nakma misalnya sekitar 447 kawasan runtuh di seluruh negara, manakala sekitar 23 jalan runtuh yang dilaporkan oleh pihak JKR dan termasuk juga 5 kejadian berkaitan dengan kejadian jalan mendap, jambatan rosak dan juga runtuh. Maksudnya dari sekitar tahun 2021 hingga awal 2022 ini kita sudah mencatatkan hampir 500 kes ataupun begitu banyak kes berkaitan dengan tanah runtuh, kemendapan tanah dan juga kegagalan cerun. Jadi apa maksud yang boleh kita siap siaga dari kejadian-kejadian yang semakin kerap berlaku di negara kita sekarang? Ya, kalau kita tengok apa yang berlaku ataupun kegagalan yang berlaku ni, terutama pada cerun ataupun pada jalan dan sebagainya, ini adalah lebih kepada man-made structure. Kalau kita bandingkan dengan natural slope ataupun cerun semula jadi itu jarang yang berlaku. So apa yang berlaku ni sekarang adalah lebih kepada keseimbangan. So equilibrium, apa kita panggil equilibrium. So sekiranya sesuatu kawasan ataupun kawasan guna tanah di situ terlalu aktif, terutama dari segi pembangunan. So bukan kita tak boleh buat pembangunan, tapi bila ada pembangunan, kita perlu ada langkah-langkah yang sewajarnya untuk menghindar. Mana kita buat risk assessment. Langkah-langkah untuk kita menghindar daripada berlaku kegagalan. Terutamanya cerun buatan, jalan-jalan yang dibina dan sebagainya. Jadi ini perlu kita ambil risk assessment ataupun perlu buat risk assessment yang mana kita perlu melihat ataupun mengantisipasi apa yang akan berlaku di kemudian hari. Terutamanya seperti cerun runtuh ataupun jalan enap dan sebagainya. So ini adalah fenomena yang kalau kita lihat secara statistiknya makin bertambah setiap tahun. Makin bertambah setiap tahun. So it's quite an alarm lah. So kalau kita kena perlu buat satu langkah yang mana kita perlu lihat risk assessment dari segi bencana ni secara lebih serius lagi. Prof, untuk bergerak ke hadapan, apa yang wajar kita lakukan untuk memastikan kawasan-kawasan yang dahulunya tidak ada potensi untuk berlakunya keruntuhan tanah, cerun runtuh ataupun mendapan berlaku, tetapi sekarang lebih rentan ataupun lebih berisiko untuk berlaku, dan untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan ini, bagaimana kita memetakan
dan kita mewujudkan satu program ataupun langkah-langkah amaran awal supaya penduduk ataupun mereka yang tinggal di kawasan sekitar boleh berhadapan apabila mereka terpaksa dipindahkan, dan kita dapat mengurangkan bencana ini dari aspek kerugian harta tanah, dan kita, kalau boleh kita tak mahu melibatkan nyawa. So kalau kita lihat banyak kajian-kajian yang dah dibuat berkaitan dengan early warning system, kemudian kita lihat langkah-langkah ataupun panduan-panduan yang dikeluarkan bagi kerja-kerja pembinaan cerun ataupun pembinaan jalan dan sebagainya. So kalau kita tengok banyak panduan-panduan yang dikeluarkan sama ada oleh JKR ke ataupun CIDB dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok daripada segi enforcement, so sejauh mana enforcement tu diikuti supaya kerja-kerja yang dilaksanakan tu mengikut dari segi perancangan dan spesifikasi yang telah dinyatakan. Itu persoalan dia. So kalau sekiranya kita terlalu banyak pun panduan-panduan ataupun spesifikasi yang dikeluarkan oleh authorities dan sebagainya, tapi kalau sekiranya panduan-panduan ini tak diikuti dan tidak ada enforcement dekat situ, so saya rasa kejadian yang sama akan masih berlaku. Dan sehingga benda ataupun perkara ni di-enforce, baru kita rasa segala kegagalan yang berlaku ni boleh diatasi ataupun boleh dikurangi. Okey, Prof, okey sekali. Adakah kekuatan dari sudut tenaga manusia, pakar-pakar yang terlibat cukup untuk memantau dan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan ini? Misalnya pihak berkuasa tempatan, kalau agensi-agensi terlibat pelaksanaan seperti JKR, CIDB dan sebagainya, dari kajian dan juga apabila berada di lapangan, adakah negara kita mencukupi kepakaran pakar-pakar geosains yang faham dari sudut kejuruteraan guna tanah, geofizik dan juga geotropik untuk memastikan apabila berlakunya ini kita belajar dan kita learn something dan kita melakukan perkara-perkara yang lebih proaktif bukan reaktif? Ini satu yang saya selalu peringatkanlah kalau saya bagi kursus ataupun apa tentang bencana ni. Satu perkara yang kita perlu lihat adalah kita sendiri, we have to learn, unlearn and relearn. Ini perlu kita buat. Supaya kita tak rasa ataupun kita tidak berada dalam keadaan yang complacent. Sebab bencana ni berlaku tiba-tiba, kita tak tahu. Dan metod dia untuk berlaku ni, dia macam-macam. Kadang-kadang dari segi runtuhan ni, kita tengok dengan runtuhan yang lain, mungkin ada perbezaan dia. Punca dia mungkin ada beza. So this is where we have to learn. Kita kena pelajari apa sebenarnya ataupun supaya apa yang kita panggil sebagai ketidakpastian, uncertainties, ini boleh kita kurangkan dengan mempelajari kegagalan-kegagalan yang berlaku. So it happen and we have to learn. Jadi kalau kata kita rasa walaupun di kita cukup ramai pakar di Malaysia ni, pakar-pakar tanah, struktur, geoscience, geologis, kita ramai. Kalau kita tengok pandangan-pandangan yang diorang bagi setiap kali selepas berlaku bencana, kita tak pernah nak ambil kira ataupun ambil berat supaya benda ni boleh kita kumpulkan dan menjadikan dia sebagai satu pelajaran untuk kita mengatasi masalah-masalah lain yang pada masa yang akan datang. So kalau kita lihat daripada segi kegagalan di kawasan kita ni, di Malaysia maksud saya, so bila berlaku kegagalan, ramai yang akan beri pendapat. Bagi pendapat bagaimana, kenapa dan di mana benda ni akan berlaku. Tapi selepas tu, apa yang berlaku adalah berlaku lagi kegagalan yang sama. Tapi apa tindakan yang dia ambil sebelum berlaku kegagalan ni berasaskan daripada pelajaran yang kita telah pelajari pada kegagalan yang lepas. Okey, Prof.
Terima kasih atas pandangan, pencerahan dan juga perkongsian ilmu berkaitan dengan apa yang kita dengar dan juga kejadian yang terkini di Equine Park Bandar Putra Permai Seri Kembangan pada petang semalam, dan kita mengharapkan mereka yang terlibat dapat diselamatkan dan perniagaan dapat dibuka semula dalam masa yang terdekat selepas pengukuhan tanah berlaku, dan tidak mahu lagi dengar lagi kejadian-kejadian yang sama berlaku di tempat lain pula. Terima kasih Prof. Profesor Insinyur Dr. Ramli Nazir, Fellow Kehormat Pusat Geotropik Universiti Teknologi Malaysia. Itu saja agenda awani pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.